Assalamualaikum, kita bersama lagi bersama saya di Buletin di Buletin Hartanah. Minta maaf, okey, sesasa pula bulan-bulan puasa ni kan. Selamat datang ke Buletin Hartanah di Facebook Live di OSE Kajang Groups. Okey, sekarang saya nak minta penonton-penonton di luar sana ataupun audiens orang-orang di luar sana, okey, yang bersama saya mengikuti rancangan ini, okey, minta share link di bawah itu untuk share ke semua grup-grup ada di dalam social media, terutamanya di Facebook. Katakan anda mempunyai grup, tolong share supaya dapat orang cakapkan manfaat bersama. Orang di luar sana sedang mencari ataupun hartanah, sedang mencari ataupun menimba ilmu tentang sedang meningkat di orang cakap di dalam online platform ataupun di dalam PKP ini. Mungkin inilah satu rancangan ataupun yang akan orang cakap yang akan tersyuhur suatu hari nanti. Itulah matlamat saya di dalam buletin hartanah pada minggu ini apa semua. So saya nak minta tolong share link di bawah itu di grup masing-masing, di IG, Twitter, di Facebook dan rakan, ataupun kalau ada di WhatsApp link pun sekali supaya kita dapat manfaat sama-sama tentang tajuk yang hari ini kita akan bincangkan. Tajuk hari ini kita akan bincangkan ialah tajuk yang sangat hot dan saya bawakan orang yang betul-betul pakar di dalam bisnes pruning hartanah ataupun orang yang selalu buat sale tentang investment dan seorang yang orang yang ni ialah seorang orang cakap yang sedang menaik di dalam industri hartanah, iaitu bersama kita Encik K daripada OSE Group. Okey, Cik K, terima kasih kerana datang di Buletin Hartanah di Facebook Live kali ini. Okey, Cik K, dengar kata dapat cahaya mata baru. Congratulations, Cik K. So, walaupun saya tahu busy di luar sana tengah jaga baby baru, dan terima kasih saya sekali lagi kerana luang masa bersama saya di Buletin Hartanah ni untuk Encik K bagi ilmu orang di luar sana apakah itu hartanah. Actually setengah-setengah orang ni kan, dia orang tak tahu laporan hartanah ni macam mana, bagus ke tak bagus, lebih bagus saya labur daripada emas ke daripada hartanah, ataupun saya lebih laburkan duit saya pergi ke bond saham-saham di luar sana. So ada selamat tentang kita punya internet ada masalah, so Encik Jeffrey sedang connection. Okay, tak apa, kita tunggu Encik Jeffrey bersiaran semula. Okay, so saya teruskan dengan apa topik yang sebenarnya saya nak sampaikan hari ini.
Sebenarnya hari ini saya dijemput untuk mengupas topik-topik berkenaan dengan investment di dalam property site dalam bidang hartanah ni. So first kali mesti orang tanya apa itu pelaburan dalam hartanah. So macam yang sebelum-sebelum ni ramai saya punya rakan-rakan perjuangan dalam property ada live dan menceritakan berkenaan dengan apa itu definisi property dalam investment. Okay, so menurut Kamus Dewan edisi ketiga yang mana kata asasnya ini saya tak payah panjang lebar, saya simpelkan saja. Okay, di mana kita ada duit, kita nak jadikan dia sebagai pelaburan, kita ambil kita punya wang dan kita laburkan pada sesuatu tempat dan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Di mana di Malaysia kita terdapat pelbagai jenis pelaburan, di antaranya pelaburan emas dan perak, pelaburan saham, unit amanah, pelaburan dalam produk PNB seperti ASB dan juga ASB dengan ASN, yes. Dan juga termasuk pelaburan tamu haji, dan salah satu topik yang kita nak bawa hari ini adalah pelaburan di dalam hartanah. Okay, so untuk first topik yang saya nak kupaskan adalah berkenaan dengan apa itu pelaburan hartanah. Okay. So dekat sini saya nak inform berkenaan dengan siapakah yang layak sebenarnya untuk melabur di dalam industri hartanah ni. So apa yang saya nak sampaikan dekat sini, sebenarnya semua orang pun layak melabur dekat dalam property site ni, Cik Jeffrey sebenarnya. Okay. Cuma mereka ni perlukan ilmu di mana dia orang perlu ada konsultan yang bijak untuk menyampaikan mesej kepada mereka dan mengajar mereka ataupun menyusun struktur untuk mereka buat start untuk investment di dalam property. So boleh dikatakan semua orang layak. Cuma apa yang paling penting adalah bukan sebenarnya ada duit, tapi sebenarnya adalah kita punya ilmu dalam pelaburan hartanah. So maknanya ilmu tu penting di dalam pelaburan hartanah, betul Cik? Yes, betul. Jangan ikut kawan beli, kawan beli kita beli, tak. Tapi kita sebenarnya kena ada ilmu di mana kalau kita beli kita tak nak kita punya duit yang kita labur tu rugi. Okay. So okay. Saya memahami fakta tu. Okay. So silakan Cik. Yang ketiga adalah jenis-jenis hartanah yang sesuai untuk pelaburan. Biasanya orang akan tanya, apa yang saya nak invest dalam hartanah ni? Ramai orang tak tahu. Apa kemampuan saya? Kalau you gaji macam kategori B40, apa yang you nak invest dalam bidang hartanah ni? You boleh invest dekat salah satunya adalah Soho ataupun studio. Di mana dekat sini dia punya harga murah. Lagi satu, you boleh beli projek undercon. Jangan beli subsale. Kalau you ada duit lebih, you boleh beli subsale, tak ada masalah. Saya tak kata subsale tak bagus. Tapi kalau you ada duit lebih, you boleh join beli subsale. Tapi kalau you ada modal yang boleh dikatakan cukup-cukup makan, you boleh beli undercon. Dekat sini, kita akan ajar macam mana you boleh generate you punya income daripada you punya property. Itu adalah studio ataupun Soho yang saya cakap. Lepas tu kalau you ada duit lebih sikit, you boleh ke arah kepada shop ataupun lebih advance adalah factory lah. Investment yang lebih besar. Tapi apa yang kita nak ajar, kita start daripada benda yang kecil pergi kepada benda yang lebih besar. So itu antara pandangan saya. Ada apa-apa Cik Jeffrey nak tambah tak? Tentu saya ada pandangan saya sendiri untuk saya kupiskan tentang kita punya topik hari ini yang cukup menarik, Cik K. Okay. So terima kasih Cik K kerana bagi topik yang menarik ataupun hanya kita bincangkan apa semua. So saya betul tadi saya dalam kawasan kita Abang, maklumlah orang tahu bahasa ni dia banyak menggunakan internet apa semua. Okey. Saya punya pandangan Cik, tadi pelaburan hartanah cukup bagus. Okey, memang
saya sokong pendapat tu. Okey. Untuk harta ni nilai dia cukup, orang cakap makin lama makin tinggi apa semua, dia tak akan susut apa semua. Okey. Time-time macam ni lah kita untuk nak beli property apa semua, dan salah satunya ialah tadi investment yang saya kata menarik apa yang Cik katakan tadi, Soho. Okey, yang tu saya sokong. Soho is a good thing untuk kita start untuk buat investment apa semua. Dan sekarang banyak macam company-company ataupun independent company, Airbnb untuk nak rentalkan unit pergi ke website compare to the hotel apa semua. So saya sokong fakta tu apa semua. Okay. Saya punya pandangan untuk pelaburan hartanah ni, saya ada lima topik untuk saya huraikan dan berkongsi dengan penonton di luar sana, sebab hartanah adalah pelaburan terbaik. Kenapa? Okey. Pertama, dekat sini saya punya topik ialah aliran tunai. Aliran tunai hartanah ni salah satu manfaat terbesar untuk pendapatan yang menghasilkan pelaburan hartanah adalah pelaburan ini menjamin aset, menyediakan satu aliran pendapatan tetap jauh lebih tinggi daripada dividen biasa di luar. Contoh, katakan kita nak labur di dalam ASB ataupun emas ataupun saham-saham yang ada dekat bursa saham. So hartanah ialah satu pelabur yang cukup nilai dia tinggi dan dia punya dividen tinggi. Tetapi untuk pelaburan hartanah ni ataupun aliran positif, okey, dia makan masa yang lama, tidaklah sampai 34 tahun. Hartanah ni boleh jadi kaya, tapi bukan skim cepat kaya, tapi skim lambat kaya. Itulah hartanah apa semua. Dia punya definition bukan skim cepat kaya, atau ini adalah skim lambat kaya. So you ada hartanah, you boleh buat pertama dekat tadi Cik K cakap Soho, ataupun sewakan satu rumah, ataupun sewakan by bilik, dan sewakan ataupun by kepala apa semua. Inilah property apa semua. So property akan setiap satu dekad dia akan naik apa semua. Dan last year dia punya figure naik dalam 3%. Orang tak rasa 3%. So this year mungkin ada kenaikan. Apa yang ada data di dalam NPIC yang kat sana, dan saya baca apa semua, ada orang cakapkan nilai ataupun permintaan tinggi di dalam rumah-rumah jenis high rise dan Soho unit untuk investment apa semua. Inilah pandangan saya untuk nilai hartanah. Kenapa kita untuk melabur di hartanah ialah aliran positif. Kita beli rumah, sometimes kita dapat cashback, dan kita boleh dapat cashback ni dan kita boleh keluarkan KWSP. Itulah salah satunya. Orang cakap beli rumah boleh settlekan hutang apa semua. So dapat cashback, keluarkan KWSP, dan kita boleh settlekan hutang-hutang apa kita ada. So itulah ialah positif cash flow kita beli rumah. Compare to kita beli kereta yang tak ada cash flow dia apa semua. Dan kita nak tunggu KWSP ataupun dividen daripada ASB pun lama apa semua. Salah satunya ialah faktor ialah hartanah ialah pelaburan yang terbaik untuk buat aliran tunai positif. Itulah pandangan saya. Okay. So, saya mungkin nak tambah sedikit ataupun penahaman tentang saya punya topik tadi, aliran positif. Mungkin ada pandangan sendiri. Silakan Cik K. Oh, saya tak ada pandangan sendiri. Apa yang saya cakap tu betul, saya sokong. Cuma saya tak ada nak cakap property the best, unit saham-saham lain the best. Tak, saya tak salahkan adakah sana yang best, sini best, tak. Dia bergantung kepada siapa yang pelabur tersebut. So kalau pelabur tersebut dia memang fikir property ni adalah satu platform di mana mudah menjana income. So dia akan invest dekat sini, kita akan ajar, educate dia start daripada Isaac. So dekat sini macam contohlah kita tak nak buat comparison sebab dekat sini pasal isu pelaburan antara hartanah dengan saham semua tu, saya otak-otak kita dah pernah sharing benda ni, dah selalu sharing berkenaan. So saya tak nak sentuh topik-topik ni lah. Okay, so kita pergi kepada topik-topik yang lain. Boleh? Silakan. Okay, so antara saya punya poin yang kedua adalah apakah kelebihan pelaburan hartanah berbanding pelaburan lain? Macam yang Cik Jeffrey tanya tadi kan. So invest tempat ni ke tempat ni ataupun daripada unit saham-saham yang lain, ataukah investment dekat dalam pelabur hartanah ni adalah pilihan yang bijak.
So dekat sini saya boleh huraikan sedikit apa yang bestnya tentang investment di dalam property. So apa yang bestnya tentang dalam pelaburan hartanah ni, kita boleh buat perbandingan dengan pelaburan yang lain, di mana di dalam pelaburan hartanah kita punya modal yang diperlukan tu tak banyak sangat. Sebab kebanyakan sekarang ni projek-projek mega, projek-projek perumahan naik macam cendawan. Betul tak Jeffrey? Betul. Saya sokong tu. So kat sini banyak persaingan antara pemaju-pemaju. So dia punya price pun diorang bagi the best punya price lah. So kalau you projek yang undercon, di mana dia punya rebate, dia punya cashback banyak sangat. So you kena ambil peluang ni untuk beli property di mana you tengok dia punya kawasan dahulu sama adakah dia bagus untuk diinvest. You boleh cari you punya consultant property, tanya mereka. Jangan bahkan rumah saya dah naik property saya nak beli, tak. Kita kena buat research juga. Okay, so modal dekat sini tak banyak. Macam untuk projek yang baru, kita just bayar booking sahaja dan pun free. Sebab dekat mana-mana projek baru, dia akan baru zero down payment. Okay? Okay, betul. Saya suka tu banyak projek yang zero down payment sekarang apa semua. Saya sokong tu. Okay. So macam Cik Jeffrey cakap tadi, poin nombor 2 saya adalah pendapatan pasif dekat dalam property. Kalau kita invest, kita dapat duit macam cashback, betul? Betul. Itu adalah salah satu keseron. Ya, dia nak cakap. Oh, anak. Okay. Sebab tak ada orang jaga anak hari ni, saya jaga anak lah. Tak apa. Jangan risau Cik. Kita biasa. Kita bekerja di rumah apa semua, memahami. Okey, tak apa. Silakan Cik. Tak ada apa-apa. Alright, so kita sambung berkenaan dengan nilai fizikal aset meningkat berkenaan dengan pendapatan pasif kan. So dekat sini kita dapat cashback. Bila kita dapat cashback daripada punya projek. Yes. Maaf, gangguan. Tak apa. Jangan risau. Kita teruskan dekat mana tadi, pendapatan pasif. Pendapatan pasif apa semua. Kita beli projek undercon, kita akan dapat cashback. So duit yang kita dapat daripada pemaju tu nanti kita boleh settlekan hutang-hutang kita. Hutang-hutang jahat. Contohnya hutang-hutang personal loan. Betul. Personal loan apa semua. So dekat untuk projek juga, kalau kita beli projek, kita boleh keluarkan kita punya KWSP account kedua kita sebanyak so duit tu juga boleh sebagai pendapatan kita jugalah. Ya, betul. Fakta tu saya sokong apa semua. So cashback tu memainkan peranan penting. Setengah-setengah, ini saya nak celah sikit, setengah-setengah orang cakap cashback ni jahat. Bagi saya cashback ni taklah buruk sangat. Tapi kalau kita pandai multiply untuk cashback ni, so kita boleh jana income daripada cashback dekat situ apa semua. Yang contohnya tadi Cik K cakap, kita boleh settlekan kita punya hutang-hutang jahat apa semua. Itulah kebaikan cashback apa semua. Dan lebih penting bila kita beli rumah dengan harga yang zero down payment, kita boleh keluarkan KWSP kita untuk untuk kita doublekan income kita, jadikan positive cash flow dan kita boleh settlekan kita punya hutang-hutang. Itulah kebaikan pelaburan hartanah Cik K apa semua. Okey, Cik K silakan apa semua. Jangan risau. Okey, silakan. Okay, so poin saya yang ketiga adalah nilai physical asset yang kita beli dalam hartanah ni, dia akan sentiasa meningkat. Tak pernah lagi saya dengar projek ataupun perumahan kalau kita beli rumah tiba-tiba harga turun. Pernah dengar Encik Jeffrey? Betul. Yang tu susah sikit saya nak dengar. Kalau ada pun owner tuan tu dia nak cash cepat, dia turunkan harga dia sendiri. Tapi harga rumah takkan turun apa. Itu yang saya dengar, tuan rumah selalunya akan turunkan harga dia sendiri untuk nak dapatkan pembeli cepatlah. Itulah salah satunya. Okey, Cik K. Okey. So itu antara kelebihan pelaburan hartanah berbanding pelaburan lain lah. So poin keempat ialah dia kalau kita beli projek ataupun kita beli property, dia tiada susut nilai.
Macam kita Betul. kita beli kereta, kita beli, walaupun kita beli emas, dia ada susut nilai. Tapi betul. hartanah, susut nilai tu memang tiada lah. Ya, betul. Rumah tiada susut nilai. Yang susah sangat untuk dicari. Lagi, yang kelima adalah pelaburan yang mudah. Apa yang dikatakan oleh pelaburan yang mudah? Susah ke nak jaga rumah? Senang. Senang kan? Ya, betul. Tak perlu cerdas. Ya, betul. Apa yang pelaburan yang mudah ni, kita beli rumah, kita just jaga rumah kita dan sewakan dekat orang, itu antara pelaburan yang mudah. Kita tak payah monitor. Maksudnya kalau kita beli saham semua, kita kena monitor saham, betul? Kalau kita beli stok, kita kena monitor kita punya bursa saham dan everything. So untuk beli rumah, kita beli dan simpan saja. Betul. Kita simpan, kita sewakan apa semua. Betul. Dia kurang macam tu. Okay. Yang keenam, yang keenam adalah dapat beli aset lain. Ya, betul. Aset, jika kita beli projek yang kita boleh katakan yang sangat-sangat best atau kawasan yang sangat best, dia punya permintaan sangat tinggi. Kalau kita beli satu biji rumah, kita boleh beli another rumah lagi sebenarnya. Betul. Kalau investment you berjaya, you akan dapat lagi satu biji rumah. Tapi betul. Okay, so Cik Jeffrey ada pandangan lain tak? Saya nak tambah tentang last saya topik tadi point nombor 6 tu, Cik K punya aset tu. Okay, selain daripada aset tu, saya nak tambah sikit. Aset untuk hartanah, dia boleh membiak daripada satu, kedua hingga ketiga. Pernah ada orang di luar sana mempunyai aset sebelah untuk hartanah 60 aset, 70 aset, 50 aset hartanah apa semua. So, orang-orang macam ni ialah taikon untuk hartanah dan dia tahu macam mana nak multiplate pembelian hartanah ataupun pelaburan hartanah apa semua. That's why dari perbincangan tadi Cik cakap nilai tak ada susut. Okay, orang yang tahu tentang pasar hartanah dia akan beli. Waktu-waktu time macam ni lah dia orang akan beli untuk property dari segi Soho ataupun high rise ataupun landed. Kebanyakan orang nak beli hartanah ni ialah type untuk investment ialah high rise building. High rise building contoh kondominium, service apartment, itu kebanyakan diorang akan beli untuk mudah disewakan dan senang untuk nak buat. Pertama, kita nak buat refinance rumah pun senang, okay, dan senang nak dapat penyewa apa semua compare to landed house. Untuk nak landed house bagi saya bukan sesuatu pilihan bijak untuk kita nak buat invest. Boleh, tapi untuk nak rental memang sikit lah nak sewakan daripada compare high risk building apa semua. Aset memang boleh membiak. Itu saya punya pandangan saya daripada satu rumah hingga rumah, dan boleh meningkatkan equity. Betul. Cuma suatu pegangan apa semua yang boleh dibayar apa semua. Cik. Apa dia Cik? Cuma apa? Boleh. Dapat beli aset lain ni kan? Di mana kita punya strategi kena betul. Ya, betul. Memang kelayakan you macam kawan kita punya rakan sebelum ni ada kongsi, memang kelayakan you boleh beli rumah sampai 600,000. Tapi you jangan terus jump pergi 600,000. Tapi you daripada harga yang below market value. Ya, betul. Below market value first untuk you berjinak-jinak dekat dalam property ni, dalam investment hartanah. You cuba merasa dulu macam mana nikmat ataupun dia punya manisnya dalam property. Okay. Lepas tu baru you pergi top up lagi another. Ya, betul. Ya, another unit. Unit. So maknanya kita akan beli lagi satu unit. Yang saya cakap unit ni akan membiak aset-aset lain apa semua. Itu ialah pandangan kami berdua. Perbincangan hari ini ialah topik hari ini di dalam bulletin hartanah. Okay, pelaburan hartanah ialah terbaik untuk anda. Compare to pelaburan-pelaburan lain untuk menjadikan aset yang kita boleh gadai sesuatu hari nanti kalau kita ada financial problem, masalah kewangan, dan nilai aset rumah lah yang kita boleh gadaikan ataupun kita digadaikan ataupun refinance kalau orang cakap apa semua. So kalau sesuatu kita nak cash, kita boleh refinance rumah apa semua. Inilah nilai
hartanah yang kita sepatut kita lihat secara besar, bukan secara skop kecil. Kita tengok dia punya skop dia besar, compact dia besar, bukan yang kecil. Kita tengok okey, kita beli hartanah sampai di sini untuk tinggal. Tak, hartanah kita boleh buat investment macam-macam. Okey, biarkan aset itu membiak selain satu rumah atau dua rumah. Contoh, ada setengah-setengah orang nak beli rumah untuk duduk, setengah orang ada beli rumah untuk nak investment apa. Ini yang salah satunya dua kategori orang yang berlainan apa semua. Itulah saya punya topik hari ini, Cik K. Saya punya penambahan sedikit tentang aset yang poin Cik K nombor 6 apa semua. So kalau ada apa-apa lagi Cik K, so mungkin Cik K tambah lagi sedikit poin-poin apa pun Cik K tadi ada huraikan ataupun nak ada lain ke ataupun topik yang Cik K nak tambah tentang pelaburan hartanah pada kali ini lagi. Topik lain pula lah. Okey, Topik kita adalah pelaburan hartanah. Dekat dalam betul. pelaburan apa faktor-faktor yang wajib kita tahu? Okey, contoh dia wajib macam mana? Contohlah. Okey. Faktor yang kita wajib tahu dalam pelaburan hartanah ni, kita kena tahu apakah kekuatan, boleh dikatakan sebagai bolster hartanah. Apa itu bolster hartanah? Contoh dia macam mana tu? Salah satu contohnya adalah infrastruktur. Infrastruktur kemudahan jalan raya, adakah kemudahan jalan raya, dia punya exit keluar masuk tu mudah ataupun susah. Jangan nanti beli rumah dekat dalam memang besar tapi jalan masuknya kecil. Macam mana kita nak masuk ramai-ramai nanti kan? So betul. Bila jalan kecil, sukar untuk kita nak keluar masuk. So bila keluar masuk tu susah. Bila contoh kalau kita beli shop lot ataupun tempat industrial yang dekat dalam tapi pelabur asing susah nak masuk, so dekat situ tak ada keuntungan. Betul. Saya sokong. Salah satu lagi adalah pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Infrastruktur ni, pengangkutan awam adalah peranan yang paling penting, di mana kalau kita punya tempat sangat strategik, kita berhampiran dengan tempat perkhidmatan pengangkutan awam, ia boleh menjadikan kita punya pelaburan unit yang kita beli dekat sesuatu projek ataupun kawasan, dia punya value akan cepat naik. Betul. Saya sokong tu. Terutama di kawasan selatan sana. Selatan, yes, betul. Yes. Selatan. Lagi poin yang kedua adalah berkenaan dengan kita kena pastikan tempat yang kita beli ada tak pusat membeli belah. Ini bolster hartanah jugalah. Bila sahaja pusat membeli belah, pasti akan ada pelabur-pelabur yang akan masuk. Contoh Tesco, betul. Betul. Mr. DIY. Betul. Ini akan masuk. Mr. DIY apa semua. Kita tarik kita punya klien ataupun kita punya orang ramai. Netizen datang ke tempat tu. Bila orang datang ke tempat tu, orang akan nampak apa yang ada sebenarnya dekat kawasan tersebut. Betul. Dan poin ketiga adalah pusat pengajian. Pusat pengajian seperti universiti, sekolah rendah, ini antara bolster hartanah juga. Kawasan industrial, hospital, pusat hiburan, pusat tarikan pelancong itu susah jugalah. Pusat tarikan pelancong ni tak semua tempat ada, tapi kalau ada, dia memberi kelebihan kepada kita punya kawasan tersebut. Betul. Pemandangan juga memainkan peranan untuk jadikan kita punya projek ataupun unit yang kita beli dekat sesuatu tempat menjadi kita punya projek tu ataupun kita punya unit tu bolster hartanah. Pemandangan, hijauan, kebiruan kurang macam tu lah, tepi laut, hutan ke tempat-tempat yang macam dekat Cameron, contohnya. Boleh. Okay. So maknanya itulah sesuatu booster faktor di sesuatu kawasan bila kita nak buat pelaburan apa semua. Dari segi infrastruktur, dari segi kemudahan awam dia, dan ada tak education kat kawasan itu apa semua, dan itulah salah satunya faktor yang boleh buat naik nilai ataupun sesuatu hartanah di situ apa semua. Itu pandangan yang cukup benar actually Encik K apa semua. Terima kasih kerana tentang perkara-perkara macam kita tak tahu pasal apa.
pembeli di luar sana, dia tak tahu, dia pakai beli saja. Lepas tu bila kita tanya apa semua, oh saya memang buat investor, saya buat investment apa semua di rumah, tapi rumah yang lagi satu saya kena top up dalam 300. Itu bukan jelah investor, itu ialah losing investor cakap. Seorang yang investor yang betul, dia beli rumah, dia sewakan, dia dapat cash flow ataupun 600, 700, itu barunya investor. Katakan kalau kita nak beli and then suddenly kita kena top up, yang tu bukanlah investor apa semua. Itulah sesuatu kawasan yang kita nak tengok tadi, apa yang Cik K dah bagi point. So kita punya orang cakap orang di luar sana dan memahami macam mana pelaburan hartanah. Inilah poin-poin apa yang saya kongsikan tadi dengan Cik K, dan Cik K pun dah kupas untuk macam mana nak menilai sesuatu kawasan dan kita nak beli satu projek yang boleh naikkan kita punya value harga rumah tu naik apa secepat yang mungkin dalam masa 5 tahun apa semua. Compare to kawasan-kawasan lain, dan projek-projek ini ada di kawasan sebelah selatan sana apa semua, especially di Kajang, Semenyih dengan Bangi area, dan terus pergi ke Sepang dan ke utara, ke selatan apa semua sana. Cik K. Ada lagi ke pandangan Cik K? Ada pandangan tahu berkenaan dengan, saya nak sambung sebenarnya poin yang keempat. Okey, boleh. Okey. Boleh. Keempat, No problem. apakah yang perlu kita titik beratkan sebelum kita ni nak mula dalam pelaburan hartanah? Cik Jeffrey, kalau nak beli rumah first, apa yang Cik Jeffrey rasa kita nak utamakan? Ulang lagi. Kalau Encik Jeffrey nak beli suatu rumah ataupun sesuatu projek, apa sepatutnya yang kita harus titik beratkan? Saya kalau nak titik beratkan, objektif ialah saya nak tengok, saya nak duduk, ada dua saya objektif, ataupun saya nak buat pelaburan ataupun saya nak duduk. Itu antara dua, salah satu. Banyak-banyak Encik, aku cukup. Saya nak buat investment lah sajalah. Saya tak ada rumah, so saya nak beli satu, saya nak buat investment, itu saja. Investment ni ada banyak cara sebenarnya dalam bidang hartanah. So salah satu, kita kena ada objektif kita. Objektif kita, kita melangkah kaki dekat dalam pelaburan hartanah ni, apa objektif kita? So objektif kita yang pertama, kita mesti ada mindset, adakah kita nak beli atau kita beli dan jual. Lagi satu adalah kita beli dan simpan, ataupun kita beli kata ayat, kita beli dan kita bela dia. Okey. So dekat sini ada dua pilihan objektif pelaburan ni. Kalau you nak beli untuk jangka masa yang panjang, better beli dan simpan. Kalau dekat dalam bidang property juga ada investment, orang kata investment short and long. Okey. Short, beli, bila dah siap, jual. Kalau long term investment, kita beli, kita keep. Kita beli lagi, kita keep. Kita simpan saja sampai yang ada property sampai 50, 60. Itu yang sampai berpuluh-puluh tu. Paling memudahkan adalah kita beli, kita simpan, kita jadikan satu unit tu sebagai tempat investment, dan bila daripada satu, dia akan beranak, betul Cik Jeffrey? Betul. Itu saya suka. Daripada situ, kita ada macam banyak bakul. Bila banyak bakul, maksudnya macam orang kata, kalau kau nak invest, kau kena invest ini dekat fund ni satu, ni fund ni satu, ni fund ni satu, betul? So dekat dalam property juga, you kena invest tempat ni, you kena invest tempat ni. So you kena beli satu kat sini, beli satu kat sini. Contoh, yang ini harga dia, kita tak boleh nak letak sampai harga mahal gila. Contoh sewa, nak letak. So tak nak bayar kita punya installment yang sebenar. Contohlah, installment adalah lebih kurang dalam 1.6. Kita boleh sewakan lebih kurang dalam 1.3. So kalau dekat sana lagi satu projek, kawasan tu sangat strategik, you beli kat sana tapi you dapat cash. Maksudnya dapat income, positive income. Maksudnya you beli, harga installment dia lebih kurang dalam 1,200, tapi you boleh dapat sewa lebih kurang dalam 1,600. So you boleh top up kat sini sikit. So antara you standby, beli banyak bakul. Okey. Betul. Faham. Okey. Itu So yang itu beli dan keep lah.
Beli dan simpan apa semualah. Lepas tu, poin yang kedua adalah fokus pada pulangan lebih panjang. Ini sesuai untuk objektif kita yang kedua tadi, buy and keep. So, apa yang Baik. kita boleh fokus adalah kita fokus pada pulangan yang lebih panjang. Sebab kita punya hutang dengan bank 30 tahun lama tu. Betul? 25 tahun, ada yang 20 tahun, ada 25 tahun. So, best tak kalau kita kita beli rumah, tapi orang tinggal dekat rumah kita, orang tolong bayarkan kita rumah kita. Itu pandangan yang menarik itu. So apa yang best ini adalah satu boleh dikatakan strategi dalam property punya investment. Okay. So yang ketiga ialah sentiasa buat research tentang sesuatu projek. Lepas tu bermain dengan nombor dan selalu ada tengok statistik berkenaan dengan pelaburan hartanah ataupun market turun naiknya dalam hartanah ni kena tengok, kena pastikan you tahu nombor-nombor figure ni semua, baru senang untuk you susah ditipu lah, senang cakap. Tak adalah orang dekat sini bagus, you beli dekat sini you confirm untung. Tak. Kita kalau jumpa dengan saya akan terus terang dekat dia, ini beli kat sini bagus, beli kat sini bagus, beli kat sini tak bagus. Mereka macam tu. Ada istilah menipu. Okay. Lepas tu poin yang kelima adalah elak buat keputusan bila kita nak beli sesuatu unit atau sesuatu projek. Jangan buat keputusan yang tergopoh-gapah. Excited sangat nak beli rumah, wah happy nak beli rumah, tunang, ada boyfriend, girlfriend, nak action ke apa kan, aku nak beli rumah, nak tunjuk, buat keputusan tergopoh-gapah. Last tak mampu nak bayar. So mendatangkan masalah pada diri sendiri. Kita bukan nak mendatangkan masalah kat diri sendiri. Kita nak beli rumah ni, kita nak dapatkan income, kita nak kaya, kita nak mempermudahkan kita punya kehidupan. So jangan menyusahkan kehidupan. Beli rumah tapi tak mampu nak bayar. Jangan macam tu, Dik. Bahaya. Betul tak Cik Jeffrey? Betul. Nak tambah tak? Itu antara dekat sini pandangan Cik K memang tepat apa semua. Cuma saya nak tambah kat sini sesuatu, kalau negara kita ada inflasi, okey. Nilai aset hartanah itu tidak dipengaruhi oleh susut nilai meskipun okey berlaku inflasi dalam negara. Contohnya mungkin COVID-19 sekarang apa semua. So nilai hartanah ni tidak akan susut sewenang-wenangnya apa semua. So di sinilah nilai hartanah ataupun mempengaruhi sesuatu ekonomi, sesuatu isi rumah apa semua ataupun kita punya ekonomi semasa apa semua. Katakan besok selepas 6 bulan saya katakanlah tiada pekerjaan apa semua, so saya boleh refinance saya punya rumah dan saya boleh jual saya punya rumah untuk menampung dalam masa setahun mungkin saya punya income. Katakan saya ada 2-3 rumah lah apa semualah. So nilai hartanah ini tidak susut bila berlaku sesuatu inflasi apa semua. So kita boleh refinance dan kita boleh jual apa semua. Itulah pandangan saya apa semua, Cik apa semua. Dan lagi satu ataupun last saya punya topik ni ialah berasa bangga memiliki rumah ataupun kita punya property sendiri. Okey. Bila kita dah ada property, okey. So saya rasa bangga. So saya pada umur ni saya dah ada 1 ataupun 2 property apa semua. Mungkin orang di luar sana umur 21 masih belum memiliki hartanah. Itulah, so saya punya bangga masa umur 21 saya sudah memiliki hartanah apa semua. So itu saya umur 21 saya dah beli property. Kebanyakan umur 21 macam tu tak ataupun tiada terfikir lagi untuk beli hartanah di kawasan tertentu apa semua. Laki masa tu saya dapat a good agent dan dia bagi saya cadangan ialah cukup benas apa semua, logistik kawasan tu apa semua di sekitar kawasan Ampang apa semua. Masa tu value pun belum naik lagi apa semua. Itulah rumah pertama saya apa semua. So itulah sesuatu nilai aset kita boleh membawa pulangan, boleh disewakan, boleh gadai janji, kita boleh refinance balik apa semua, kita boleh buat homestay dan macam-macam lagi actually untuk pelaburan hartanah ni. Bukan kita nak duduk saja ataupun kita nak invest pun boleh. So setengah-setengah tadi saya nak kopis untuk Cik K punya point tadi, kalau kita beli di kawasan sesuatu tempat seperti di education center, itu yang paling cantik apa semua. So
banyak student, mungkin student-student ni selepas sen pertama dia akan keluar untuk nak cari rumah sewa. Inilah satu peluang yang bagus. Ada orang cakap ada projek-projek di kawasan sekitar Kuala Lumpur atau sekitar di Selangor, ada yang menawarkan type of produk macam ni apa. Kalau ingin tahu lebih lanjut, sila tinggalkan nombor telefon. Mungkin ejen-ejen ataupun perunding hartanah di luar sana akan membantu anda nanti. Katakan kalau nak direct ke kita punya panel hari ni ialah Encik K, tinggalkan nombor telefon, saya nak contact Encik K macam mana. So dekat situ boleh Encik K akan uruskan nanti apa semua. Inilah sesuatu ada nilai hartanah pada hari ini. Inilah pandangan saya Encik K. So silakan Encik K. Ada pandangan lain ke daripada ni? Saya nak teruskan berkenaan dengan poin yang terakhir saya lah. Okey. So, poin yang terakhir saya adalah cara mudah melabur hartanah. Okey, apa dia? Tadi macam topik yang saya sentuh berkenaan topik yang kedua tadi, pelaburan yang mudah, betul? Betul. So, yang kelima, cara mudah dalam pelaburan hartanah. Okey, first point dia adalah beli rumah under construction. Tanpa modal, maksudnya kita just bayar booking. Booking tu bila rumah siap kita akan dapat balik, betul? So maksudnya kita adalah zero cost. So bila kita beli rumah zero cost kita, tapi bila rumah projek tu dah siap, kita boleh buat. Harga pasti akan naik. Tak ada you beli 100,000, besok dah siap you jual 100,000, tak mungkin. Pasti akan ada keuntungan dia. Okay, so yang kedua adalah beli rumah below market. Contohnya adalah rumah lelong. Lepas tu kalau you ada rumah, you buat renovation sikit dan jual harga pasaran. Sebab setiap projek, setiap rumah, setiap unit ni kalau you nak jual, dia ada kiraan dia. Dia ada square feet dia ada macam-macam jenis, ada punya value lah. You boleh tengok, tapi kita boleh ajar nanti berkenaan dengan ni. Poin yang ketiga adalah beli rumah di kawasan yang padat penduduk, ramai orang. Lepas tu kawasan yang ada kilang, kawasan yang ada universiti, yang ada college. Lepas tu you bila beli projek ataupun beli rumah dekat kawasan ni, you boleh sewakan. Sama ada you nak sewakan bulanan dibayar oleh satu penyewa, ataupun you boleh sewakan kepada student di mana you boleh kira per head. Maksudnya you sewa bilik you. Satu bilik letak 300, 400. Tapi you kena masuklah kabinet ke, you letak basic punya barang, you letak unify, you letak perabot macam katil, you letak peti ais. Tapi make sure setiap kali pun you nak kena datang visit juga rumah tu. Tak nak nanti rumah you macam dia kena viral kan, rumah tiba-tiba jahanam datang. Okay, lepas tu you boleh paling you boleh sewa by harian. Apa yang best tentang sewa by harian, you boleh jadikan rumah you macam hotel. Konsep hotel mungkin yang tak tahu, konsep yang sekarang popular ataupun sedang digunakan dekat dalam hartanah Malaysia adalah Airbnb punya konsep. Betul. Sebab Airbnb punya konsep ni you boleh dapat satu hari mungkin 100, 200, 300, 400, 500. Ada yang sampai 600 pun ada. Satu hari. So apa yang best tentang Airbnb ni, okay, contoh dekat sini saya buat simple punya calculation lah. Okay, bayangkan satu hari you sewa rumah you, kita ambil the lower price adalah RM150. Okay. Dalam satu bulan ada 30 hari, you just ambil 75%, lebih kurang dalam 20 hari. You ambil 20 hari je lah senang. Okay, RM150 times dengan 20 hari, you boleh dapat RM3,000, betul? Betul. So bila you dapat sewa you punya installment rumah dengan bank mungkinlah lebih kurang 16, 17, betul? So dekat situ ada tak you punya cash flow yang ada cash flow? 3,000 tolak 1,000, ada RM1,400 lagi. RM1,400 lagi, you boleh tak kalau you pergi jumpa bank,
bila you buat Airbnb, you kena bijak sikit. You kena pergi buat stamping yang mengatakan rumah you ni ada buat sewa untuk sewaan harian, lebih kurang macam tu. You pergi stampingkan agreement dan semua, dan tunjukkan dekat bank you boleh dapatkan balik you punya, orang kata, ratio, you punya DSR you. DSR you dia akan tolak. DSR kat situ, you punya kelayakan untuk beli rumah yang lain lagi tinggi sebenarnya. Betul. Yang tu tak tolak. Boleh beli rumah. Okay, itu baru kita cerita pasal 75%. Kita belum kira lagi 100%. Kita belum kira lagi weekday. Kita belum kira lagi peak hour. Bukan peak hour, peak season. Contoh, kalau beli perumahan dekat area-area yang sangat strategik. Contohlah, kawasan perairan yang famous, pelancongan yang famous. Lepas tu, tengah rancak kan, ada pula gangguan. Sorry, minta maaf ya. Biasalah jaga anak. So, dekat mana kita tadi berkenaan dengan tempat yang ratio DSR apa. So bila dekat situ you ada agreement, you boleh dapatkan pengesahan stamping semua, dia boleh jadikan sebagai income sampingan. Betul. So bila ada sampingan punya income, bila you nak apply another loan, sebenarnya lagi senang bank nak loan. Betul. Jangan sewakan rumah tapi agreement tak ada. Bila agreement tak ada, nak loan, salah tu. Rumah saya ni ada investment, ada penyewa tapi tak ada agreement, tak valid. Pendapatan kita tu tak boleh disahkan. Alright? Okay, saya faham tu. So itu topik fakta yang menarik untuk kita pelajari hari ini, penonton-penonton di luar. So kalau kita nak buat investment atau kita ada nak sewakan, make sure kita ada surat perjanjian sewa, okay, dan di-stamping, disahkan oleh kita, endorse kerajaan, barulah sesuatu surat tu jadi legal untuk kita nak buat pinjaman lain akan datang untuk rumah, apa kita akan nak beli lagi satu rumah apa semua. Itu fakta yang menarik kita pelajari hari ini, sesuatu surat sewaan ataupun perjanjian sewa antara tuan rumah dan penyewa dia apa semua. Cantik pandangan itu, Cik K apa semua. Silakan Cik K. Okay. Bagi mungkin poin saya semua dah habis. Okay. So maknanya Cik K, apa yang Cik kopiskan tadi apa semua, memang pelaburan hartanah, topik-topik tadi cukup menarik apa semua. Itu pandangan saya apa semua, dan saya hari ini dapat ilmu daripada Cik K untuk pelaburan hartanah. Bukan saya, di luar sana pun ataupun kita punya penonton di luar sana, orang di luar sana, apakah saya sepatut nak buat dengan pelaburan hartanah? Adakah knowledge ataupun saya punya ilmu dah cukup mendalam tentang hartanah ni? Mungkin ada kekurangan dekat sinilah. Cik K lontarkan sedikit tentang ilmu apa yang Cik K ada, dan kita boleh gunakan di luar sana untuk nak cari sesuatu projek ataupun kita nak tambah nilai kita punya aset jadi satu atau jadi dua, ataupun rumah yang sekarang ini penyewa ni dah tak cukup bagus, nak bayar pun lambat apa semua, ataupun ada penyewa tapi saya kena top up pula cash. Dekat sini ialah ada pula Airbnb management apa yang Cik K cakap tadi apa semua. Itulah sesuatu orang cakap kan, marketing yang cukup bagus kalau kita join sekali dengan Airbnb management. So you tak perlu risau and you tak perlu nak worry tentang you punya utility. Tapi kita tengok management juga, tak semua management buat macam ni. So ada setengah management cover ni, ada cover ni, ada yang cover ni, ada yang tidak cover ni apa semua. So Cik K, last kata-kata Cik K penutup untuk penonton di luar sana, apakah harapan Cik K selepas dia live bersama kita hari ini dan dapat menimba ilmu dengan Cik K hari ini? Mungkin Cik K nak bagi nasihat ataupun kata-kata terakhir Cik K untuk Bulletin Hartanah pada hari ini, Cik K. Terima kasih Cik Jeffrey. Okey, saya ada pepatah lah ataupun nasihat. Okey. Okey, ni petikan saya ambil daripada Warren Buffett. Okey. Yang berbunyi begini.
Rules number 1 in investing is never lose money. Yes. Rules number 2 is never forget rules number 1. Faham tak? So namanya rule number 1, habis kita pergi balik nombor 1 apa semua. Yeah. So, investment tidak rugi orang cakap lah. Dan kalau kita lupa, kita pergi balik nombor 1. Investment tidak merugikan. Saya ada juga ni kata-kata yang nombor 2. Apa dia? Silakan. Ini sesuai bagi saya rasa lah. Ia sesuai pada waktu yang sekarang di mana walaupun kita sekarang tengok ramai jutawan akan menjadi bukan jutawan bila ekonomi jatuh, di waktu sama kita akan nampak ramai juga yang bukan jutawan akan menjadi jutawan oleh kerana pihak yang bijak mengambil peluang ekonomi sedang. So renungkan pepatah Cik K cukup mendalam ayat tu, boleh di Google apa semua, boleh tanya. So ayat tu cukup mendalam apa semua. Terima kasih Cik K. So silakan, ada lagi kata-kata terakhir Cik K sebelum saya tutup rancangan ni apa semua? Kata-kata terakhir saya, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya belajar, itu yang saya sampaikan. Apa yang saya tahu, itu yang saya bagi tahu. Dan kalau ada apa-apa berkaitan dengan pertanyaan, boleh tanya saya ataupun boleh tinggalkan komen dekat bawah. Dan nanti pihak admin kita akan reply mesej-mesej ataupun nombor yang diberikan. Ataupun nak lagi mudah, boleh pergi, kalau nak private lah, pergi kepada kita punya page, tekan message, dia akan pergi kepada messenger. Lagi senang kita nak cerita berkenaan lebih detail. Kalau tak nak dicuri orang lain kan, kita tak tahu ni banyak scammer merata-rata. So tak nak jadi mangsa scammer, kita kena ada private lah. Okey, itu kata-kata terakhir Cik K, dan dekat sini saya cukup berterima kasih hari ini dengan penonton di luar sana, dan terima kasih kerana bersama saya sebentar tadi di Bulletin Hartanah, di OSE Realty, di Kajang Group bersama Encik K. Dan sebelum saya tutup rancangan ini, minta sebelum tutup, lain kali invite saya lagi untuk berkata-kata. No problem. Sebelum saya tutup rancangan ini, tolong share balik kita link-link di bawah apa semua, dan kita akan ke udara pada hari Khamis ini pukul 2 dengan topik yang menarik, dan kita nantikan siapakah kita punya panel yang akan bertemu di Bulletin Hartanah. Akhir saya ingin di sini saya nyatakan, salam perjuangan pada saya. Hidup ialah perjuangan, kita hidup adalah satu perjuangan untuk memiliki hartanah. Okey, siapa stop menyewa, belilah hartanah pada tahun ini, dan cukup insentif daripada kerajaan, daripada pemaju, cukup menarik apa semua. Dan apa yang tadi Cik K kupaskan cukup menarik dengan saya. Inilah ilmu yang sepatutnya kita gunakan. Salam hormat dan salam berbuka puasa daripada saya di Bulletin Hartanah bersama saya pada hari yang lain dan waktu yang bersama. Salam perjuangan, hidup ialah adalah perjuangan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.